sakitnya untuk melahirkan seorang anak hingga boleh menggadai nyawa. Alhamdulillah. Okey, itu sebab Allah kata Islamlah satu-satunya agama yang menetapkan dosa ibu terampun. Dosa ibu di bawah telapak kaki siapa? Bawah telapak kaki siapa? Suami. Kalau suami itu suami yang beriman, kalau suami itu suami yang beriman, dosa dia semua duduk di bawah tangan suami itu. Kalau suami itu ampunkan dosanya, terampun dosanya, dia selepas melahirkan akan kembali sebagai kain putih. Macam mana itu berlaku? Jadi kami di sini, bapak-bapak di sini dididik supaya perhatian terhadap ibu. Okey, kita diajar mengikut kehendak Allah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat menghormati wanita. Okey, apabila berlaku kelahiran macam tu, bila kita nampak betapa susahnya isteri melahirkan anak, akan timbul lembut hati sang suami. Kalau dia betul-betul orang yang beriman, lembut hati dia dan dia akan ampunkan segala dosa sang isteri kerana dia telah mengandung zuriatnya sekian lama dan bersusah payah melahirkan anaknya. Itu kaedah secara nyata bagaimana dosa isteri terampun. Sebab Allah redha setiap isteri jika suaminya redha. Rumahku syurga, rumahku syurgaku. Syurga ada di mana? Dalam rumah tangga. Dalam rumah itu ada perhubungan suami, isteri dan anak. Jadi dia berkisar di sekitar isu itu. Isu suami, bagaimana suami nak mengepalai keluarga, bagaimana suami mengendalikan keluarga berdasarkan nasihat Allah, hidayah Allah, bagaimana isteri nak hormat suami untuk mengharapkan redha Allah, bagaimana anak nak hormat ibu untuk mendapatkan ilmunya, bimbingannya dan mendapat redha Allah. Semuanya proses penciptaan syurga yang dia punya kekuncinya adalah rujuk merujuk. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita rujuk dengan redha, Allah redha. Kita rujuk, anak rujuk dengan ibu redha, ibu sebagai pengatur anak redha, ibu rujuk suami dengan redha, suami merujuk ibu dengan redha. Okey, dan suami merujuk Allah dengan redha, Allah bagi rujukan kepadanya juga dengan redha. Konsepnya redha. Kalau redha ni mafi miskin, tak ada kecil hati, tak ada sakit hati. Syurga kan? Syurga kan? Jadi yakinlah para ibu, ketika melahirkan anak, semua para suami sebenarnya dalam keadaan yang cemas. Di saat cemas itu, dalam hati suami tidak ada lain hanya memikirkan akan ku ampunkan segala dosamu. Bila dosa dah terampun, dia datang balik tak? Tak. Yang datang selepas itu hanya tauladan. Sebenarnya hanya tauladan untuk diambil iktibar. Sebab masalah ibu selepas melahirkan, dalam proses kehidupan dia akan timbul dosa lain. Itu sebab sepanjang perjalanan ibu kena sentiasa merujuk kepada sang suami, dan sang suami kena sentiasa berusaha meredai ataupun mengampuni dosanya. Tetapi beruntunglah ibu yang melahirkan, sebab ketika dia melahirkan, segala dosanya telah diampunkan oleh suami yang patuh kepada Allah. Kecuali suami itu suami yang orang rimau dan beruang. Kalau suami itu seperti singa dan beruang macam tadi tu, mafi miskin. Allah pun tak redha kepada suami itu, apa perlu tunggu redha dia? Betul tak? Jadi kalau suami itu suami yang mukmin, suami yang beriman, dia akan setulus hati mengampuni dosa isterinya. Di sisi Allah, kalau dosa isteri diampunkan suami, syurgalah jaminannya. Sebab ukurannya adalah di dalam rumah tangga. Ukuran syurga adalah rumahku. Syurga itu adalah rumahku. Neraka di mana? Rumahku juga. Neraka juga duduk dalam rumah yang sama. Kalau Nabi kata rumah yang dibacakan Al-Quran adalah ibarat syurga. Sebab Al-Quran itu adalah rububiyah Allah, peraturan Allah. Bila semua isi rumah tu ikut peraturan yang satu, tentunya dia punya perjalanan jalan lancar. Kan? Bila perjalanan lancar, aman, damai, itulah dia syurga. Bila tidak dibacakan Al-Quran,
anak ikut Kristian, anak perempuan ikut Hindu, nanti isteri ikut Buddha. Ini contoh lah kan. Yang ini ikut khurafat tu, ni ikut khurafat ni, lintang pukang. Dia ada jalan dia, dia ada faham dia, dia ada faham dia. Masing-masing tak ada satu kefahaman. Bila tak ada satu kefahaman, memanjang selisih faham, salah faham. Jadi salah faham tu gambaran apa? Neraka. Neraka. Aku ada salah faham sikit lah dengan isteri aku ni. Neraka tu. Bila salah faham, bolehlah seorang ke sana, seorang ke sana, seorang ke atas, seorang ke bawah. Kalau dah salah faham, ya, betul kan? Seorang kat depan, seorang kat belakang. Biasa naik kereta bersama, saya naik bas je lah, tak kenal ke tu. Elok boleh naik sama, tak apa, saya naik bas je hari ni, berajuk. Neraka. Jelas? Jadi anak pun macam tu, syurga anak di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau anak menurut kata ibu, ibu seronok dengan anak yang itu. Allah, hai, alangkah indahnya dunia, alangkah indahnya alam, alangkah sejahteranya Islam. Islam itu adalah sejahtera. Okey, pelajaran lain. Ruby, bagi ayah mana pelajaran selain daripada apa yang Mai dah sebutkan tadi. Jadi zoom sikit je, dia dekat sikit. Suara tak takut tak masuk. Oh, ada ni. Okey, tak apa. Okey, on. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa yang saya dapat hari ni ialah waktu peperangan tu, orang Islam tu, manusia sekarang ni jahil lah. Dia tak ada nilai kemanusiaan langsung sampai sanggup membunuh orang macam tu je. Lepas tu Lagi? Manusia sekarang ni jahil sehingga sanggup membunuh orang macam tu saja. Itu ke? Itu je. Habis orang yang ada ilmu tak bunuh orang. Macam ayah cakap, hudud tu dalam kata bahasa dia adalah sepadan, boundary, batas. Batas, bila langgar batas, dia melanggar hudud. Yang suka langgar batas tu apa? Babi. Tu sebab Allah kata, apakah akan ku kabarkan sesuatu yang lebih buruk daripada orang-orang yang aku jadikan kera dan babi. Kera tu, Allah dah kata batas. Ni batas, duduk dalam batas ni. Dalam batas ini ada jemaah, duduk dalam batas ini. Kera dia sumbang, dia suka duduk luar batas. Dia suka duduk luar batas. Duduk di mana? Allah suruh duduk di jannah. Jannah ni adalah taman. Taman apa? Taman syurga. Taman syurga, jannah. Kera suka duduk di hutan. Tu sama panggil kera di hutan. Tahu? Datangnya ke syurga cuma nak ambil pisang. Dapat pisang, lari balik ke hutan. Kera sumbang nama dia. Kera sumbang. Kalau duduk di jannah, dia akan menyumbang kepada aliran air, memberikan kesejahteraan kepada manusia. Kalau duduk di hutan, dia akan jadi sumbang. Dia tak boleh menyumbang. Okey? Jadi kalau tak duduk dalam sistem, Allah kata kera. Bila kera tak ada sistem, akhirnya langgar hudud. Langgar hududullah, langgar batasan-batasan Allah. Jelas? Jadi kalau lepas langgar batasan Allah, kita sekarang di sini bagi sepadan. Ni boleh, ni tak boleh, ni boleh, ni tak boleh, ni boleh, ni tak boleh, kan? Bagi nasihat. Ad-din adalah nasihat. Tapi kalau dah dibagi nasihat, dah dibagi batas, langgar juga batas, jadi babi, perlu tak kita hukum? Perlu tak kita hukum? Kalau kita tak hukum dia akan merosakkan orang lain. Kalau dia bunuh orang, Allah kata jangan bunuh. Tapi kalau dia asyik kita dah kata jangan bunuh lagi, jangan bunuh lagi, perlu tak kita bunuh dia? Membunuh yang itu dengan ilmu ke tanpa ilmu, Ruby? Dengan ilmu, jadi boleh tak membunuh? Boleh. Kalau tidak, tak ada hukum gantung. Saddam tadi digantung, wallah malam betul ke tidak, tapi dia digantung pada Hari Raya Korban 2006. Waktu kita di sini menyambut Raya Korban, ayah mention dalam ayah punya speech, pagi tadi berlaku satu pengorbanan paling besar dalam sejarah manusia, di mana Raya Korban dihina dengan pengorbanan seorang pemimpin Islam. Walau siapa pun dia, beradablah sikit.
Janganlah ambil raya korban pagi itu untuk mengorbankan manusia. Sebab Allah suruh korbankan lembu betina, bukan manusia jantan.